Assalamualaikum. Salam. Saya rasa kita dah boleh mula. Untuk malam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rusmaizi, bawa Dr. NCM Dr. Ghazali. Saya Central dan malam ni saya ditugaskan untuk berkongsi dengan korang, asalnya bertajuk copywriting. Dan saya suka tajuk tu. Cumanya saya dah pernah buat kelas copywriting hari tu. Saya dapati konten banyak lagi boleh diperbaiki, dan salah satu lagi saya rasa dia terlalu niche, dia terlalu kecil compare tu perkara sebenar yang perlu dibincangkan, ataupun hasrat sebenar di sebalik copywriting tu. Sebenarnya hasrat sebenar adalah branding. So saya fikir balik, apa kata saya buat branding dulu. So maksudnya branding adalah foundation kepada semua yang kita nak capai dalam perniagaan. Nanti sepanjang slide saya kongsi sekejap lagi, sampai ke hujung anda semua akan, saya harap anda akan semua akan faham kaitan branding tu dengan perniagaan kita di Kuku. Kenapa, dan anda akan faham start pada situ. Bila foundation ni dah jelas, apa tindakan, apa saja anda buat di masa akan datang, apa saja marketing, semua start daripada sini. So dia macam startup jugalah. So saya minta izin untuk share slides dan mula sekarang ya. Sebentar. Bukan macam tu. Sekejap ya. Saya punya co-pilot salah tekan. Bismillah. Okay, boleh nampak ke? Okay, nampak. Alright. Kalau hang ke, tak bergerak ke, tolong maklumkan saya ya. Okay, macam saya cakap tadi, penting sangat ke self branding? Itu tajuk malam ni. Next. Bismillah. Okay, ini apa yang kita bakal pelajari malam ni. So slide saya dalam 43 page. Saya akan spend mungkin 1 ke 2 minit saja satu page. So insyaAllah kita cuba habiskan dalam masa sejam lah kelas kita malam ni, insyaAllah. Okay, first sekali apa yang kita bakal pelajari, kenapa ia penting. Lepas tu, apa itu self branding, bagaimana ia berfungsi, hubungan dengan sasaran. Sasaran ni maksudnya audience lah. Saya tak tahu apa panggil translation yang terbaik, saya pilih sasaran lah. Kalau nampak perkataan sasaran dalam saya punya slide, maksudnya audience. Lepas tu platform yang terbaik untuk self branding, dan apa kaitan dengan copywriting. So memandangkan asal kelas adalah copywriting, so saya kaitkan jugalah dengan copywriting. Next. Okay, kenapa self branding tu penting? Okay, satu, self branding penting untuk kita mendahului dalam persaingan. So that's audience kita, first thing comes to mind kalau dia nak cari sesuatu ataupun berkaitan dengan sesuatu, dia akan terfikirkan kita sebagai wakil. Itu adalah kepentingan self branding. Contoh macam saya boleh bagi contoh yang sangat tipikal kalau kita cerita pasal mi segera, tak ada jenama lain, walaupun dia bukan yang paling sedap tapi dia yang paling famous, which is Maggi. So dia bukan paling sedap, dia bukan paling sihat, tapi dia paling glamour. So itulah kesan self branding. Kalau yang buat yang baru mula nak bisnes, mungkin dia tak faham apa tu self branding. Itu contoh terbaik. Lepas tu membina reputasi sebagai peniaga. Apa maksud membina reputasi itu? Maksud dia adalah credibility kita. Credibility kita sebagai peniaga. Kenapa orang nampak kita, sekali nampak kita dia macam boleh percaya ke ni? Kalau kita nak membeli pun, apa saja produk, bukan kuku saja, apa saja produk kita tengok, kita mesti fikir credibility orang tu sebagai penjual. Dia jujur tak? Cukup tak maklumat dia bagi? Dia layan aku best tak? So benda-benda tu comes to mind. So self branding tu kita nak bina that reputation. Lepas tu yang ketiga, memberi impact first impression. First impression ni maksudnya kalau kita selalu buat branding, dia akan wujudkan satu impact first impression ni, dia akan terus melekat. Dia akan melekat yang okay, orang ni trustworthy. So daripada point yang reputasi tadi, credibility tadi, dia akan melekat. So dia ni trustworthy. So lepas pada ni dia nampak je iklan kuku dekat YouTube ke apa, dia dah tahu okay, kawan Facebook aku ataupun kawan office aku ni dia jual kuku. So dari situ wujudnya first impression tadi, wujudnya I mean reputation tu. Okay, keempat adalah mendapat referral dan repeat customer.
customer yakin dengan kita. Okay, contohnya kita dah pernah serve dia dah yakin dengan kita, so benda tu akan menyebabkan repeat customer ataupun referral. Maksudnya dia tak ragu nak refer kita kepada orang lain. Dan yang kelima, memudahkan closing. Sebab memang dah selalu nampak kita, branding kita mantap, dia tak takut dah untuk beli daripada kita. Dia tahu maklumat yang kita bagi tu tepat, so itu yang memudahkan closing. Alright, next. Ni salah satu sifu dalam, bukan sifu lah, ni dah kira grandmaster, Zig Ziglar. Dia cakap, if people like you, they will listen to you. Kalau dia suka kita, dia akan dengar cakap kita. But if they trust you, they will do business with you. So, macam saya cakap, inilah tujuan kita dekat sini. Dekat Kuku, kita nak berbisnes, kita nak berniaga. So, inilah asas kita, which is untuk ada self-branding tu. Ada trust tu melalui self-branding. Okay, next. Okay, apa itu self-branding? Kalau cerita-cerita panjang, okay, baru saya masuk. Apa itu self-branding? Okay, self-branding adalah bagaimana anda nak diri anda diperasan. So, diperasan ni maksud yang saya nak sebut sebenarnya, dia in English sebenarnya, maksud dia noticed. Macam mana kita nak ourselves to be noticed, to be known, untuk dikenali dan untuk diingati, untuk di-remember. Maksudnya daripada impact first impression tadi, dia ingat kat kita. Ingat, dikenali dan di-notice, diperasan. So itulah maksud sebenar, maksud summary kepada perkataan apa itu self-branding. Okay, dan trust tadi, apa yang Zig Ziglar cakap tadi, stop. Okay, apa yang Zig Ziglar cakap tadi pada trust itu pada dua tempat. Saya lupa nak mention, dua tempat adalah pada apa yang kita jual. Contoh kalau dalam kita punya case adalah pada kuku. So tempat trust tu pada kuku, dan kedua adalah pada kita sebagai wakil jualan kuku. So itulah trust yang kita nak bina di sebalik self-branding tu. Lepas tu, siap-siap. Lepas tu, ciri wajib dalam self-branding, kita dah sampai sini, which is trusted, authenticity dan reliable. So trusted tu ialah dipercayai, authenticity tu nampak yang kita ni asli, bukan buat-buat dan bukan tiru-tiru orang, bukan ikut-ikut orang. So contohlah, apa kesan kalau nampak macam kita tiru-tiru orang? So ada wujud sikit ragu atau curiga dekat diri kita. So itu antara orang panggil kenapa kita kena pay attention dekat authenticity ni. Maksud nampak asli lah, nampak macam bukan buat-buat. Nanti saya akan bagi contoh yang lebih panjang lah nanti. Lepas tu reliable tu maksud dia can boleh harap dekat kita. Dia tahu kita boleh handle order dia. Dia tahu kita boleh handle in case ada masalah, in case ada isu dalam payment, isu dalam servis ke apa, dia tahu okay, dia ni kita boleh refer. Sebab apa? Sebab branding dia kuat. Dia dipercayai. Bukannya orang kata nampak macam tenggelam timbul. So itu yang kesan yang kita nak buat daripada self-branding. Next. Okay, ni salah satu contoh berkenaan dengan authenticity tadi, menjadi diri kita. It's better to be yourself than a poor version of someone else. Ini kata-kata Mike Skinner. Mike Skinner ni mungkin korang tak kenal. Mike Skinner ni kalau dekat UK, dia seorang artis yang famous dan dia ada sifat unik dia sendiri. Dia tak tiru-tiru orang, dia tak buat-buat orang, menjadikan dia the best version of himself. So kita pun sendiri, kita jadi okay. Bila saya cakap jangan buat-buat jadi orang lain, bukan kata kita tunjuk keburukan kita, bukan. Maksud saya kita become a better version of ourselves. Kita ada satu versi diri kita jadi a better version. Dekat mana kita boleh improve pada diri kita, itu yang kita tampilkan. Okay, bagaimana self-branding berfungsi. So dekat sini saya tunjukkan self-branding berfungsi, which is kesan dia lah, apa yang kita di sebalik self-branding yang berjaya. Takut ada terlepas notes. Okay, dia adalah self-branding, fungsi self-branding melalui hubungan antara dua perkara ni. Public acceptance, penerimaan prospek ataupun audience kita terhadap diri kita, itu public acceptance. Dan kedua adalah high visibility. So dekat dua ni kita dah dapat gambaran dah. Inilah elemen yang penting dalam self-branding. Penerimaan public terhadap diri kita. Tapi kalau kita buat, kita ni orang baik, kita ni seller yang baik, kita ni seorang wakil jualan yang
yang very knowledgeable, memang pakar dalam bidang kita, tapi kita tak ada orang yang tengok kita. Kita low visibility. Mutekan mic ya. Allahu Akbar. Tolong mute mic. Alright. So high visibility tu maksudnya kita ada orang tahu tentang diri kita. So dua elemen ni kalau lengkap, inilah resepi kejayaan dalam self branding. Okay. Kita bincang mengenai public acceptance dulu, mendapatkan penerimaan baik daripada setiap sasaran kita. Sasaran tu macam saya cakap tadi, sasaran adalah audience. So kita nak dapatkan penerimaan baik daripada setiap sasaran kita melalui 5 langkah. Okay, langkah pertama, terangkan values dan passion diri kita. Okay, sekejap saya rujuk saya punya nota. Okay, values dan passion diri kita. Okay, values tu maksud dia nilai-nilai yang ada pada diri kita. Nilai apa yang kita ketengahkan ataupun nilai apa yang boleh diambil manfaat oleh kita punya audience. Dan passion diri kita, dia maksudnya nilai dan passion ni boleh overlap. Passion ni kalau bahasa Melayu kegairahan, apa yang kita minat sangat, apa yang kita suka sangat, itu adalah diri kita. So dua perkara ni kita terangkan, kita sampaikan kepada audience kita. So itu adalah self branding kita, itu adalah kita, itu adalah contoh Rose, itu Rose ni dia jual kuku dekat Facebook dengan bersungguh-sungguh, dia layan customer TikTok. So itu yang kita sampaikan kepada customer. So bila order dengan dia, takkan takkan kecewa, dia akan pastikan order kita cepat pasang and what not. So benda tu yang kita kena sentiasa terjemahkan kepada kita punya audience. Next, langkah 2 adalah ciptakan image peribadi yang relevan dan sesuai. So image peribadi tu okay, ini akan kena guna lagi later kalau tengok nanti. Image peribadi contohnya kenapa saya berpakaian kemas malam ni, sebab bagi saya walaupun saya dah waktu malam, apa lagi nak pakai tie apa semua. Lepas tu saya tengok saya punya NCM pun dengan coat dengan tie apa semua, nampakkan ada orang panggil image serius, image yang kita bukan main-main, kita bukan buat, tak kisah seorang ke 20 orang ke 40 orang ke join kelas ni, kita serius dan ikhlas untuk sampaikan kelas ni. So itulah image yang anda perlu sampaikan juga kepada audience anda, dan kena relevan dan sesuai dengan diorang lah. Maksudnya kalau anda punya audience, so kita punya audience, kita masing-masing dekat sini mungkin mesti dah tahu apa itu audience, prospek kuku, orang macam mana yang akan beli kuku. So kita punya penampilan, kita punya image sesuai dengan audience kita tu. Contoh kalau kita nak lebih niche lagi, nak niche lagi, contoh saya nak tujukan audience saya kepada golongan belia untuk rekrutmen. So saya akan tampilkan image saya lebih mesra belia. Mungkin kalau orang kata paling mudah pakai cap selalu, benda macam tu. So tapi saya dekat kuku saya nak tampilkan image mudah didekati. Things like that. So pilihan kita nak tampilkan image macam mana. Kita pilih yang sesuai dan relevan dengan kita punya audience yang kita nak sasarkan. Okey, selahkan kepakaran kita. Kepakaran sebagai, kalau kita dekat sini tak lain tak bukan kepakaran sebagai penjual kuku ataupun wakil jualan kuku. Kita bukan sekadar tahu produk, kita tahu macam mana nak uruskan masalah, kita tahu macam mana nak uruskan sale bagi laju, dan kita tahu bukan satu produk, bukan penapis air je, tak habis-habis penapis air. Kita selahkan diri kita, kita tahu tentang produk macam mana ia boleh manfaatkan audience, manfaatkan prospek kita semua, dan bukan semata-mata kita mendahului sebab harga kita murah, bukan sekadar RM66, RM75, bukan sekadar tu. Kita tahu nak tafsirkan kenapa 66 ni sangat berbaloi, sangat murah berbanding something less yang bayar lebih mahal. Benda tu kalau kita dapat terjemahkan dari apa orang kata self branding kita, orang akan apa-apa dia tanya kita. Saya pernah, ni banyak kali saya tak tahu korang pun mungkin ada experience yang sama. Orang lain buat iklan tapi dia refer pada kita. Tapi kadang-kadang dia tak beli pada kita. Tu sakit hati lah. Tapi kita jumpa ada orang ni, dia WhatsApp kita, dia jumpa iklan tempat lain. Orang buat FB ads. Tapi sebabkan kita punya self branding sangat menjadi, dia WhatsApp kita. Saya 2-3 kali dah dapat, dia screenshot daripada orang lain punya FB ads, dia WhatsApp saya, dia cakap, AQ ni ada lagi tak? Tu dulu. Lepas tu recently RM66 ni ada lagi tak? So benda tu dia refer kepada kita. Sedangkan iklan tu iklan orang lain. Dia tak klik pun WhatsApp orang tu.
Tapi ada jadi juga orang refer pada kita, tanya-tanya soalan, kita dah layan semua, lalu dia order dengan orang lain. Itu pun ada juga. So nak ceritanya self branding tu macam ni lah juga. Bila kita sentiasa tampilkan kepakaran kita, orang akan refer pada kita. Next. Okay, nampak genuine. Saya ulang lagi sekali pasal authenticity. Genuine, asli. Kita kena nampak yang kita ni pure. Nampak betul. Sebab bukannya kita nak kena cerita semua masalah kita, cerita tunjukkan diri kita, semua keburukan kita, bukan macam tu. Tapi asli tu maksudnya kita bukan buat-buat, itu diri kita. Dan satu lagi jangan nampak over dalam nak sampaikan diri kita. Ada satu, dia bukan apa tau, dia mungkin nampak kecil tapi impact dia berpanjangan, dan impact dia macam satu crack, dan dia akan berkembang lagi. Saya bagi satu contoh, ni saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Ada seorang ni, dia nak tunjuk, dia over dramatize sesuatu tau. Dia contohlah, dia nak tunjuk dia tu down to earth. Dia makan telur kicap dekat atas lantai. Sedangkan dekat tempat tu ada meja. So saya sebagai audience, saya tengok, takkan tak ada meja kat situ. So benda macam tu trigger sesuatu tau. So kalau kita terlalu buat-buat, audience kita boleh nampak benda tu. So dekat langkah 4 ni, walaupun dia kecil, tapi dia satu detail yang perlu kita bagi perhatian lah. Kalau selalu sangat kita buat, terlalu over dramatize, orang akan start macam tak percaya tau dekat kita. Langkah 5, senang engage. Ini juga penting sebab nampak yang kita ni, inilah tujuan kita. Kita nak berniaga kan. So biarlah orang tahu yang kita ni senang engage, senang sampai kepada kita, senang dihubungi. Letak contoh, ini okey, mungkin tak ada dalam slide ni, tapi ini penting. Contohnya kita punya WhatsApp, gambar WhatsApp. Sentiasalah letak gambar kita, gambar sebenar kita, ataupun at least CP gambar. Tapi kalau boleh gambar kita lah, tunjuk yang diri kita, kita wujud, kita bukan robot, kita bukan wakil letak logo kuku je kan. Tak, kita person yang dia orang boleh engage. Kita kena tunjuk benda tu. Lepas tu satu lagi, WhatsApp blue tick. So benda ni pun sebagai seller, dia tahu yang kita have nothing to hide. Kalau kita dah buka mesej tapi kita lambat WhatsApp pun, kita terus bagi tahu kenapa kita lambat WhatsApp. Kenapa kita lambat reply. Contoh kalau dia WhatsApp kita. So biasakan diri untuk on blue tick, untuk letak gambar sebenar kita dekat public platform, termasuklah WhatsApp. Sebab kalau dia nak contact, dia tengok dekat WhatsApp, ada gambar. So benda tu tingkatkan lagi self branding. Alright, okay, ini adalah Howard Schultz. Saya tak check macam mana nak sebut nama dia tadi. So the most powerful and enduring brands are built from the heart. So ni berkenaan dengan genuine tadilah. So kalau kita ikhlas, kita bersungguh-sungguh, kita betul-betul full hearted, passionate dengan apa yang kita sampaikan dalam branding kita, insya-Allah benda tu insya-Allah berjaya. So Howard Schultz ni dia adalah toke ataupun owner kepada Starbucks. So Starbucks satu dunia kenal. So itu adalah salah satu successful branding ni kita tahu. Okay, ini berkenaan dengan tadi saya kata hubung kait dia dengan high visibility. So ini bagi high visibility, jadikan semua perkara tadi yang kita cerita tadi langkah sampai 5 tadi, semua perkara tadi, jadikan perkara tadi dapat dilihat oleh semua sasaran kita. Maksudnya kebaikan kita, diri kita, kepakaran kita, image kita, pastikan semua platform kita, semua sasaran kita dapat nampak, dapat tahu tentang kita. Okay, first cara dia, ciri pertama, kita kena punyai online presence yang bagus. Siap, saya check nota, takut ada tertinggal. Okay, perlu ada online presence yang bagus, dan kita punyai presence yang baik. Online presence, okay. Dia dua lah, maksudnya kena ada platform online, contohnya LinkedIn, Google ke apa semua tu ada presence, kita ada online presence, dan online presence kita tu mestilah baik. Janganlah online presence kita tu gambar kita main lumpur waktu kecil. Bukan benda macam tu. Maksud online presence kita pun sesuai dengan image yang kita nak bina. So kita punyai online presence yang bagus. Itu adalah yang pertama. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mewujudkan rangkaian di kalangan sasaran. So kita build connection dengan orang-orang yang boleh capai audience yang kita nak tadi.
So bukan sekadar kita punya audience kita sendiri, kita bina rangkaian dengan orang-orang yang punyai audience yang sama. Contoh, benda paling mudah dalam Facebook, kalau kita tag kawan-kawan kita. Contoh saya pasang dekat rumah kawan saya kuku King Top, saya akan buat copywriting yang soft selling. Saya cakap, alhamdulillah Ustaz Nawawi dah pasang penapis air kuku pada harga promosi bla bla bla, saya bagi tahu macam tu. Dan saya tag dia dekat Facebook dan saya pesanlah kat dia juga untuk approve tag dan akan keluar dekat timeline dia. So dia secara tak langsung dia punya audience atau dia punya friends yang kena dengan sesuai dengan kuku punya friends, kuku punya audience saya dapat nampak juga. So dekat situ adalah kita bina rangkaian tu sendiri. Ni basic Facebook trick ataupun Google IG apatah lagi. So kita kena bina rangkaian tu untuk dapat high visibility. Okey, ketiga, punyai frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi itu pengulangan banyak kali. Kita bukan buat sekali, kita bukan buat 2 kali dan kita kena ulang lagi. Contoh dalam sehari kita kena flood kita punya timeline. Contoh kalau Facebook kita kena penuhkan dengan posting. Posting maksudnya tak semestinya tentang kuku, apa saja soft selling, hard selling, tapi maksudnya kita ada high frekuensi tinggi. Saya punya kawan, kalau boleh tengok kawan saya nama Zulhafiz Yahya, dia punya posting, dia bukan jual kuku, tapi dia punya posting tu selalu sangat timbul dan dia punya followers memang ramai lah. So apa dia buat? Saya memang tanya dia kata high frequency lah. Dia buat selalu. Dan audience dia pelbagai. Sorry, anak kacau lah. Okey, yang keempat, wujudkan signature style yang membekas. Signature style ni macam identity lah. Identity bukan sekadar identity, bukan satu image, tapi contohlah kalau pakai tudung, semua orang pakai tudung contohnya. Tapi mungkin kita boleh buat satu identiti. Contoh saya sejujurnya saya punya identiti saya cuba nak kekalkan sepanjang masa, which is warna kuning. Saya suka gunakan warna kuning dalam slide saya. Mungkin sakit mata bagi setengah orang, tapi saya rasa color ni lain. Kalau warna maroon, of course dah warna kuku. So saya suka gunakan warna kuning. So ini adalah identiti untuk kelas-kelas saya yang saya cuba buat. Harapnya membekas lah. So wujudkan, kita cari signature yang membekas. Ni contoh Kabilim. Ni memang satu signature yang membekas. Dia buat macam tu je, simple. Dia bukan signature yang membekas tu tak sebenarnya susah. Tapi dia ni saya contoh lah. So semua orang kalau ada TikTok ke apa, dia tahu inilah dia signature yang saya maksudkan. Lepas tu yang kelima, istiqamah lah. Kena istiqamah. Dah buat yang tadi, yang keempat-empat tadi, kita kena ulang selalu. Buat lagi. Bukannya hari ni 20 posting kat Facebook, esok satu tak ada, lusa tak ada, minggu depan baru buat 30 lagi posting kat Facebook dalam sehari. Bukan macam tu. Maksudnya kena berterusan. Perseverance. Okay, ni Tuan Jeff Bezos cakap, your brand is what other people say about you when you're not in the room. Itulah brand. Maksudnya kita dah ciptakan jenama tentang kita. So siapa Rosku tu? Alah, yang NM yang rambut panjang sikit tu, yang rambut kurang kemas sikit tu. Contohlah, tu saya bagi contoh. So itu adalah satu brand lah. Itulah terciptanya satu brand. So itu contoh saya sendirilah. Saya memang simpan rambut sebab saya nak nampak sedikit berbeza. So itulah branding yang berlaku. Which is, dia bukan macam mengumpat lah sikit lah kot. So itulah brand kita. Apa yang orang bercakap tentang kita waktu kita tak ada. So pastikan kita ciptakan brand yang baik lah. Okay, hubungan self-branding dengan audience. Macam laju, kalau laju tolong postkan saya. Kalau ada apa-apa soalan ke. Sementara itu saya cek nota, takut ada terlepas. Pasal tu tadi saya cakap yang apa Jeff Bezos kata orang bercakap tentang kita waktu kita tak ada. Sebab pasal tu saya cakap kita kena bina a better version of ourselves. So that orang bercakap benda yang baik tentang kita. Okay.
Alright, next. Ada satu point yang saya terlepas tadi. Tapi kita cuba masuk kembali. Hubungan self-branding dengan sasaran kita. Sasaran adalah golongan yang akan membayar khidmat produk kita. Itu audience lah, maksudnya audience. Audience kita itu adalah prospek. Kalau setengah bahasa online marketing dipanggil customer avatar kita. Itu adalah sasaran kita. So self branding anda perlulah menepati sasaran kita. So self branding kita, saya cakap tadi, image yang kita bina kena sesuai dengan sasaran kita. Apa yang kita tumpukan. Lepas tu fahami sensitivity dan trigger point sasaran kita. So kalau sensitivity, contohlah sasaran kita mak-mak muda. So apa sensitivity dia? Apa trigger point dia? Biasanya adalah kesihatan anak-anak kecil dia untuk minum. So kesihatan dan keselamatan. So benda-benda macam tu adalah sensitivity dan trigger point yang kita selalu pakai. So kita kalau macam tu kita boleh buat self branding yang which is kita menerangkan yang kita tahu tentang air yang selamat. Kita tahu tentang air yang bagus untuk anak-anak minum. Contohnya kita boleh buat perbandingan tentang kualiti air. So cerita-cerita macam tu yang kita sampaikan melalui copywriting kita. So setiap kali kita nak buat copywriting, kita tahu dah, okey, elemen ni apakah copywriting kita menterjemah tentang diri kita. So kita adalah pakar dalam mengenai air yang sihat untuk anak-anak, contohnya lah. Okay, lepas tu sasarkan juga kepada mereka yang boleh tingkatkan visibility kita. So contoh kita punya sasaran antaranya pula adalah macam saya cakap tadi lah, golongan-golongan yang boleh jangkitkan lagi kita punya visibility. Ada soalan ke? Next. Okay, platform terbaik untuk tingkatkan visibility. Saya kongsikan platform terbaik untuk tingkatkan visibility. So tujuan kita tadi macam saya cakap tadi untuk pastikan orang tahu tentang diri kita, tentang tentang values kita semua. So wujudkan virtual business card melalui media sosial. So inilah platform terbaik. So media sosial adalah kita punya virtual business card ataupun virtual business card secara online. So maksudnya kita tak boleh nak bagi business card yang kita print tu dekat orang yang dekat Melaka, dekat Johor, dekat Sarawak. Tapi melalui online dia boleh dapat business card kita, which is kita punya media sosial. So itulah platform self branding yang efektif lah. So okay, ini adalah 3 platform yang sekarang famous. Kenapa saya cadangkan benda ni? Kalau orang kata, dah ramai sangat kat sini. Saya bagi tahu satu-satulah. Contohnya, kenapa dah ramai sangat dekat sini? Sebab memang ramai mata dekat sini. Dekat 3 platform ni. Dekat Facebook, IG dan TikTok. Memang banyak sangat mata di sini. Kalau cek tempat yang paling aktif, tempat apps yang paling banyak, kalau anda Google, apps paling popular di download adalah 3 apps ni. Tandanya ramai sangat pengguna. So amat bodoh lah kalau kita abaikan 3 platform ni. Okay, dan setiap platform ni dia berlainan. Cumanya daya saing setiap satu platform tu berbeza lah. Okay, daya saing dekat Facebook sekarang ni paling tinggi saingan lah sebab memang ramai kat situ. Lepas tu contoh kalau dekat Facebook yang paling efektif sekali adalah FB Live. Kalau kita banyak sangat dan sekarang ni memang FB Live ataupun video marketing sangat efektif. So FB Live, kenapa? Sebab FB Live paling senang dapat notification. Kalau kita buat FB Live, friends kita selalunya akan dapat notification. Dia ni, especially kalau first time kita buat FB Live. So apa konten FB Live kita? So FB Live kita adalah berkenaan dengan, contohnya tentang produk kuku yang kita jual, tentang diri kita, yang apa yang kita buat sekarang, update tentang diri kita, update tentang live kita, especially waktu pandemik. So benda-benda macam tu kita boleh cerita. Especially kuku sekarang ni, kuku 66 ataupun sekarang kuku apps dah upgrade. So benda-benda tu semua boleh jadikan dalam konten FB Live kita. Lepas tu FB Story tu macam biasa. Kat sini saya tahu semua expert, cuma saya kena ulang balik lah. FB Story, FB Post, tu keep up the frequency lah. Semua ni kita buat frequently, bukan sekali setahun. FB Post, FB Groups dan Marketplace. So tempat-tempat ni memang proven. Memang semua ejen kuku tanya yang dah 2-3 tahun still tak berhenti dekat platform ni. Lepas tu IG
Instagram pula Instagram Stories, dan yang baru dekat Instagram ada Instagram Reels dan Instagram Post. Sekarang ni saya sendiri dah start buat Reels. Saya perasan Reels tinggi, tapi dia ada tips-tips dia jugalah untuk dapatkan reach yang tinggi. So saya punya favorite sekarang IG Reels dan IG Post macam biasalah. Lepas tu TikTok pun sama juga. Tinggi sangat dia punya view sekarang. Sekarang ni bagi saya antara untapped market adalah TikTok. Saya tak tahu kenapa, tapi TikTok sekarang, kalau dulu range umur memang TikTok biasa macam awal 20-an, tapi sekarang saya mula notice yang TikTok dah ada awal 30-an, up to ke 40-an pun dah ramai dah gunakan TikTok. Sebab apa? TikTok ni macam media maklumat yang paling ringkas, paling cepat, dan video dia limited, paling lama pun 9 minit. So benda macam tu saya rasa kita as a salesperson yang nak tingkatkan branding, pergi ke TikTok. Dan hari tu NM Yazmir rugi siapa tak masuk. NMYY buat kelas TikTok hari tu. Kalau ada recording cuba cari, dan dalam kelas TikTok tu ada tunjuk contoh-contoh yang bagus self branding yang diorang buat. Seller kuku ada, yang tak jual kuku pun ada, yang jual kuku tapi branding dia tak menunjuk ke arah kuku lagi pun ada, tapi dia nak capaikan reach dan followers yang tinggi. So TikTok ni salah satu channel yang saya rasa setiap orang yang nak bina self branding kena buat sekarang, dan integrated. So TikTok, IG dan Facebook boleh integrate. Contohnya bila Reels kita upload video daripada yang kita buat di TikTok, dia memang akan keluar kita punya TikTok punya, memang TikTok kalau video TikTok dekat mana-mana dia akan keluar dia punya watermark tu kan. So dekat watermark tu ada nama kita. So dari situ pun branding boleh berjangkit. So integrate kan. Okay. Thanks. Okay, ini pun salah satu Mary Schneck ni, dia memang maha guru dalam bidang self branding. So remind the world, kata dia, remind the world why you are special. So tentang daripada pukul 9 suku kita start tadi sampai sekarang, inilah dia sebenarnya. Remind the world, bagi tahu semua orang. The world tu maksud dia semua orang, why you are special and why it is special to do business with you. So ini je tujuan kita sebenarnya dalam buat self branding. Apa yang kita nak adalah kita nak bagi tahu semua orang yang kita ni special dari cara tersendiri. Apa special tu maksud self image yang kita cuba bina tadi. And kenapa special untuk berbisnes dengan kita? Kenapa kita? What distinct us dengan orang lain? Apa yang differentiate kita dengan orang lain? Yang dalam banyak-banyak ejen kuku dia kena pilih kita. Sebab kita paling meyakinkan ke, kita paling bersungguh ke, macam tu. Okay, kaitan self branding dengan copywriting. Lah, ingat dah habis, tak habis lagi. So ini yang last, tajuk yang last. So okay, apa itu copywriting? So copywriting tu so ini bukan kelas copywriting sangat, tapi kita cuba selitkan. Copywriting itu adalah salah satu medium komunikasi. So itu je copywriting. Copywriting itu adalah salah satu medium komunikasi, which is apa itu komunikasi adalah untuk sampaikan maklumat daripada satu akal kepada akal yang lain. So itu adalah communication. So salah satu medium communication adalah copywriting. So kita nak sampaikan maklumat. So daripada tadi sama juga kita punya self image, dan apa yang kita cakap tentang diri kita adalah untuk komunikasi tentang diri anda dengan betul. Itu adalah tujuan copywriting. Lepas tu tujuan copywriting lagi untuk memenangi emosi sasaran kita. So bila kita cakap elok-elok, kita sampaikan elok-elok, kita tulis elok-elok, dan macam kita tahu penulisan, cara kita menulis describe something about ourselves. Dia memberitahu audience kita ni orang macam mana. Kalau kita banyak gunakan bahasa-bahasa yang tak elok, dia tahu kita orang yang macam mana. So self branding ni, okay, mungkin lari sikit sekejap. Mungkin ada orang kata, kau jangan negatif dekat Facebook. Jangan marah-marah. Kita tak nampak tahu kesan dia. Kita nak juga buat benda tu kadang-kadang. Tapi sebenarnya antara kesan dia adalah kita ada sikit mengotorkan self image kita. Tapi bukan maksudnya semua tak boleh marah, tak boleh apa, tak boleh tunjuk sebarang emosi langsung dekat Facebook. Bukan macam tu. Tapi emosi kita tu tak menampakkan kita orang yang teruk, orang yang a bad person.
So itu je, kita kena hati-hati kat situ. Kalau kita nak marah pun, kita marah benda yang baik tak apa, ataupun marah terhadap benda yang tak elok. So benda tu positif jugalah. Benda tu sesuatu yang positif juga. So kita kena pandai bagi pertimbangan. Takkanlah semua nak kena suka kan. Orang kena ragut pun kita suka, tak apa, kekal positif. Bukan macam tu. Maksudnya benda tu negatif, kita tak suka terhadap benda negatif, itu sesuatu yang positif lah, sesuatu yang baik juga. So okay, lari sikit. So copywriting kita adalah memenangi emosi sasaran kita. So cara kita menulis tu juga untuk kita menangi emosi sasaran kita. Lepas tu gaya bahasa kita. So ini berkenaan dengan self branding lah. Gaya bahasa yang kita sampaikan dalam penulisan kita mestilah menepati dengan sasaran audience kita tadi. So kalau macam saya cakap, saya nak contohlah kalau kita nak engage dengan ibu-ibu muda, bahasa kita tak bolehlah gaya profesor dekat universiti, ataupun tak bolehlah terlalu ke arah anak-anak WeChat. So kena sesuai dengan sasaran kita dan image yang kita nak tampilkan. Itu adalah gaya bahasa dalam penulisan. Bukan live video ke apa, itu dalam penulisan, dalam copywriting. Right. Saya rasa itu saja untuk copywriting. Okey, ini ada lagi kaedah ringkas dalam copywriting. Ini orang panggil rule of thumb ni lah. Okey, kaedah ringkas copywriting mencerminkan identiti image yang kita tampilkan. Macam saya cakap tadi, macam mana image yang kita nak sampaikan kepada sasaran kita, itulah kaedah kaedah pertama dalam copywriting kita. Kita kena sesuai. Lepas tu copywriting kita kena mudah difahami, jangan pakai bahasa-bahasa yang hebat-hebat sangat, yang tinggi-tinggi sangat, jargon-jargon jangan. Kita pakai bahasa atau kata-kata susunan ayat yang mudah difahami. Kalau tak boleh, kita baca je banyak kali balik sebelum kita post, baca mana, tengok ayat boleh faham ke tak. Okey, boleh faham, go. Okey, menarik dan bermanfaat, dan beremosi. So benda ni subjektif, tapi kita buat selalu, kita akan tahu macam mana nak buat. Kita akan nampak benda ni akan makin lama makin senang. Menarik, bermanfaat dan beremosi. Tak dapat tiga-tiga tak apa, dapat salah dua ke dah okey. Lepas tu mudah tahu kita jual apa sebenarnya. So bila kita bagi copywriting yang bagus, dia memudahkan untuk orang tahu kita jual apa sebenarnya. Kita jual kuku. Kita remind orang selalu, kita bukan jual benda lain. Kita adalah wakil jualan kuku yang terbaik. Itu yang kita nak sampaikan. Lepas tu summary tentang diri kita lah. So what kind of person we are? Kita adalah juru jual yang trustworthy, yang berkredibel. Okay, ini adalah kata-kata Henry Ford. You can build a reputation. So semua tadi berkenaan dengan reputasi, on what you are going to do. Maksudnya apa yang kita cakap tu mungkin reputasi tu mungkin kita belum capai lagi, tapi itulah hala tuju kita. Okay, ini salah satu lagi pakar marketing, dia kata consumers do not buy product. So ini berkenaan dengan copywriting lah. Consumers do not buy product, they buy product benefits. So dalam branding kita tahu yang kita boleh sediakan pada pelanggan maklumat tentang produk benefits yang terbaik, bukannya sekadar ciri-ciri produk yang ada. Okey, ini tentang copywriting juga. Oh, don't use big words, they mean so little. Ni kata-kata Oscar Wilde. Maksud dia jangan gunakan jargon-jargon yang tinggi. Macam saya cakap tadi, jangan guna kata-kata yang susah difahami. Sebab dia memang maksud dia tak sampai pun, orang tak faham apa maksud dia. Okey, dah sampai kat kesimpulan. Sampai kat kesimpulan dah. So sementara itu ada soalannya? Mungkin boleh bagi contoh copywriting yang okey. Contoh copywriting? Screenshot ke apa kan? Ada? Nampak? Tak ada standby lah. Sebab tak ada pula standby. Contoh copywriting. So ni tentang, kalau kesimpulan saya ni, peribahasa Arab kata khalif tu'raf. Khalif tu'raf maksud dia kita berbeza dan kita akan dikenali. So kita kena ciptakan perbezaan tu sendiri. Kita kena ciptakan image yang berbeza tu. Kita kena malam ni, kalau kita balik ni, kita kena fikirkan macam mana kita boleh jadi sedikit timbul daripada orang lain dalam menjual kuku. So kalau contohnya, kalau orang belum gunakan TikTok, kita gunakan TikTok. Orang belum buat IG, kita buat IG. Kalau semua orang
yang hebat-hebat dekat situ, tandanya dekat situ juga kita kena berada. Dan be different tu maksud dia dari sudut positif, bukan yang negatif. Sebab dua-dua ada efek, dia ada kesan dia, dua-dua efektif. Berbeza tu dua-dua efektif, dari sudut negatif ke positif, kita yang pilih. Itu saja kot untuk malam ni. Ada soalan ke? Contoh copywriting tak ada sediakan pula. Macam kena buat part tu kot untuk copywriting dan macam saya cakap tadi, yang platform-platform platform media sosial tadi, semua tu setiap satu tu dia ada strategi dia tersendiri yang mungkin kita akan buat pada kelas yang lain lah. Ada sebarang soalan ke daripada audience? Saya harap kelas ni membantulah bagi gambaran. Ada soalan? Bagi gambaran mudah untuk kita sendiri buat self branding lah. Ada soalan dekat chat. Okey, tengah baca. Copywriting kena dalam bentuk penulisan je, boleh dalam bentuk konten video. Oh, okay. Kalau copywriting dalam bentuk penulisan lah, dia bukan video. Tapi video tu kalau saya lah, kalau dan saya tengok ramai kebanyakannya dia akan draft dululah tentang apa yang dia nak sampaikan. Dia akan draft dulu, dia plan dulu tentang apa nak sampaikan dalam video. So benda tu bantu melancarkan video, melancarkan apa yang dia sampaikan dalam video. Tapi kalau copywriting yang saya refer adalah dalam bentuk penulisan. 3 platform, mana satu yang lagi efektif? Okey, saya akan bias sikit dalam 3 platform, mana satu paling efektif. Soalan mana satu paling efektif? Kalau ikut pengalaman saya, Facebook asal dia. Tapi sekarang ni saya secara jujurnya saya perasan 2 platform tu banyak diabaikan, IG dan TikTok. Dan dekat situ pun dah proven dapat customer. Bila saya kata diabaikan, dia dekat situ peluang dia sangat besar dekat IG dan dekat TikTok, especially TikTok, sebab senang share, dia senang jangkit. Saya tak tahu kenapa, tapi dia memang bukan tak tahu kenapa, memang apps tu macam tu, TikTok macam tu. Kalau kita share video tu, dia akan dalam bentuk video dan maklumat yang disampaikan melalui TikTok tu cepat merebak. So saya rasa bakal lebih efektif adalah TikTok dan IG. Pilih kata tiga-tiga lah. Tiga-tiga, jangan tinggal. Saya tak boleh nak kata mana terbaik sebab akan menyebabkan kita terlepas peluang dekat salah satu. Dan macam saya kata, boleh integrate. Especially dekat Facebook dan IG dan Reels. TikTok. Dan salah satu tips lah, kalau kita nak cari konten untuk IG ataupun TikTok, boleh sentiasa scroll. Kita kena ada kat situ. Kalau kita tak ada kat situ, kita memang tak ada idea lah. Dekat TikTok ataupun dekat IG Reels, kita selalu scroll tengok IG orang. Dan kita tengok mana sebab memang kalau anda belum ada TikTok, anda belum ada Reels, belum tengok Reels IG, anda mungkin tak perasan yang dekat situ senang nak buat sebab banyak template. So kita boleh tengok mana template yang sesuai dengan diri kita, image yang kita nak tampilkan, dan sesuai dengan audience kita. So kita ambil daripada situ, daripada IG, daripada Reels dengan TikTok lah yang kita review. Sekejap, check lagi soalan kalau ada. Okey, tak ada. So terima kasih Malik di atas soalan. Mana lagi efektif? So kalau dah tak ada soalan, kita
Ada lagi soalan tak? Kita boleh tangkap gambar tak? Stop share. Kita boleh akhiri dengan tasbih kafarah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Stop share. Boleh on camera ke? Saya nak minta bantuan Dr. Ghazali tangkapkan gambar boleh Dr? Okey, boleh. Okey. See semua first page. Okay, kejap. Okay, second page. Okay dah. Okay, terima kasih semua. Kalau tak ada apa soalan, boleh cari saya dekat Facebook ataupun WhatsApp saya nanti kalau ada apa-apa soalan tambahan. Dan tolonglah share kelas ni dekat Facebook masing-masing atau IG dan tag saya lah. Cari Rusmaizi Sirajuddin dekat Facebook. So terima kasih semua yang join. Saya harap kelas ni bermanfaat. Maafkan segala kelemahan dan kesilapan. Terima kasih. InsyaAllah